dan mungkin anda sedang mendengar alunan muzik yang jarang kita dengar dalam studio Selamat Pagi Malaysia. Alunan muzik ini adalah daripada rebab yang bukan sebarang rebab Mak Yong ya. Dan kita bersama dengan seorang ahli muzik yang juga merupakan pensyarah. Dia bukan ahli muzik biasa ni. Semua jenis alat muzik dia boleh main. Termasuklah alatan muzik daripada komuniti Cina, komuniti India dan terutama sekali sebenarnya komuniti Melayu. Banyak alat-alat muzik yang pernah dimainkan. Kalau ikut di TikTok, ikut di Facebook mesti banyak lah ni. Berapa dah follower? Tak ramai. Tak ramai? Baru mula. Allah, banyak konten ni. Banyak konten untuk Tuan Muhammad Kamarul Bahari Hussein yang merupakan seorang pensyarah kanan muzik tradisional. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Kamarul kerana sudi bersama kami pagi ini. Ingin kita bincang tentang kekitaan yang dibawa melalui muzik tradisional Melayu. Kita pun sedang menuju kepada bulan kebangsaan. Ingin kita dalami sebenarnya apakah sejarah khazanah muzik tradisional Melayu ini yang begitu sinonim dengan masyarakat setempat kita. Namun ia berbeza daripada jenis-jenis muzik tradisional Melayu di utara, di selatan dan terutama sekali di pantai timur. Jadi apakah semangat kekitaan yang boleh kita dokong, yang boleh kita bawa melalui muzik tradisional Melayu? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasih pada Terren. Alhamdulillah kita jumpa hari ini kerana untuk kongsi sedikit apa yang ada pada diri saya dan mungkin pada Terren juga. Itulah kita. Tanpa Terren dan saya, tidak ada kita. Berfalsafah. Pagi-pagi dah suka berfalsafah. Nampaklah. Jadi kalau kita berbalik kepada muzik tradisional, dia tak boleh bermain seorang, Terren. Tak boleh bermain seorang. Dia kena berorkestra. Bersama-sama. Maksudnya berorkestra ataupun berensemble. Lebih daripada satu lah. Kalau rebab ini dalam rebab Mak Yong, Mak Yong Kelantan, dia ada 4 alat muzik. Tanpa salah satu alat muzik itu tak lengkap. Jadi dia ada rebab Melayu, 3 tali, rebab Mak Yong. Kita ada gendang ibu, ada gendang anak dan gong. So 4 itu. Tanpa 4 itu memang dia tidak menghasilkan satu muzik ataupun satu gabungan yang memberi satu kecukupan dalam muzik itu sendiri. Dan tanpa main bersama-sama dia tak jadi. Itulah fokus utama. Kena bersama dan kita bermain bersama-sama. Bila kita sebut kita, kalau orang Kelantan kita panggil nama tu Ambor kan. Ada juga membahasakan diri dia sebagai kita. Kita tu bermasuk bersama-sama. Jadi dari segi itu kita sudah pun boleh melihat apakah keunikan sebenarnya daripada muzik tradisional Melayu yang sebenarnya dari asal mendokong kekitaan. Kekitaan dari asal. Memang itu adalah nukleusnya. Jadi apakah sejarah muzik tradisional Melayu? Dari mana unsur-unsurnya dan bagaimana ia digabungkan? Mungkin kita boleh bermula dengan Mak Yong dan sejarah muzik-muzik tradisional di pantai timur terlebih dahulu. Okey, baik. Secara yang lebih lama saya mungkin Quran Arif lah kan. Tetapi dalam konteks yang sekarang muzik tradisional itu sangat bebas, sangat orang kata tidak ditetapkan. Kerana dia merujuk kepada kita tadi. Mungkin kalau muzik Mak Yong kalau Terren belajar mungkin boleh main. Tetapi dalam bentuk mungkin kita dalam kena ibu dan anak contoh. Kalau saya dah tinggi contohnya kan, tapi Terren baru nak belajar dan saya kena turunkan level untuk bersama-sama dengan Terren untuk memberi keseronokan, semangat untuk bermain bersama-sama. Dan dia melibatkan masa-masa tertentu untuk rasa keseronokan yang ada pada bunyi-bunyian itu. Dan kalau ikutkan muzik tradisional itu lahir dari alam, lahir dari kewujudan manusia yang mana mencari satu hobi, mencari satu orang kata nak bunuh masa supaya kita tidak terlalu lapang. Tak terlalu lapang dan tidak terlalu boring lah. Kan? Dari situ terciptanya muzik tradisional itu untuk pelbagai genre, pelbagai asbab. Ada muzik itu hanya untuk keseronokan semata-mata, untuk memberi hawa telinga. Ada muzik itu dijadikan untuk falsafah kehidupan, untuk falsafah kemanusiaan, untuk mengenal manusia dan manusia yang lain dan juga mengenal pencipta.
Dan ada muzik-muzik yang diangkat darjatnya untuk dipersembahkan kepada Sultan dan juga muzik-muzik diangkat sebagai muzik diraja untuk majlis-majlis tertentu. Jadi ini menunjukkan kesinambungan daripada muzik tradisional Melayu yang memang asalnya adalah daripada alam, daripada keinginan untuk mencari cara untuk mengisi kelapangan. Namun kalau kita melihat hala tujuannya semakin simbolik kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi falsafah kekitaan tu, bagaimana kita nak bawa semangat itu untuk bukan saja orang Melayu, sebab orang Melayu memang sudah ada cerminan itu dalam jiwa mereka. Cerminan falsafah muzik kekitaan yang dibawa oleh muzik-muzik tradisional Melayu kepada masyarakat Malaysia secara amnya. Selain daripada muzik etnik masing-masing mempunyai falsafah tersendiri. Tapi kita di Malaysia, kita pelbagai etnik. Sebenarnya muzik itu sinonim dengan satu bahasa yang bagi seorang pemuzik itu dia harus faham bunyi-bunyian itu untuk mereka memahami bagaimana dia nak gabungkan, bagaimana dia nak masukkan elemen itu. Itu hanya sebagai satu bahasa untuk berkomunikasi, untuk memainkan bunyi-bunyian itu agar menjadi lebih sedap didengar dan memberi semangat kepada semua orang yang memainkan itu. Jadi saya sendiri juga bermain alat muzik India, main tabla. Saya juga bermain alat muzik Cina, shigu dan lain-lain kan. Jadi rasa keterujaan itu, kefahaman tentang bunyi-bunyian itu, getaran-getaran itu, keseronokan itu akan memberikan kita lebih seronok memahami keseluruhan korpus ilmu muzik itu sendiri dalam bentuk tradisi. Kerana tradisi itu tidak bebas, tidak tetap. Tapi kalau sudah diorkestrasikan, dia akan menjadi satu perkara yang lain yang perlu diikut. Jadi itu akan memerlukan satu bentuk disiplin yang ketat untuk memastikan kalau nak main lagu A mesti betul-betul faham tentang apa arahan yang diberikan oleh komposer ataupun pengubah itu. Dan ini merupakan bagaimana seorang pemuzik memahami muzik itu secara amnya. Apakah pengaruh muzik tradisional, terutama sekali muzik Melayu, dalam masyarakat kita pada hari ini? Dia kalau ikutkan kena lebih kepada mengenali antara satu sama lain, berkongsi lah. Contohnya kalau saya main, katalah kalau saya main tadi, mungkin tiada rasa untuk menyanyi. So, perasaan rasa nak menyanyi itu tidak dipaksa. Jadi benda-benda itu akan memberi satu keakraban yang lain dalam konteks rasa, bukan makanan saja. Tapi kalau di kampung, kalau bulan puasa semua sekali kan, kita masak satu lauk, orang lain hantar lagi satu lauk, jadi penuh lauk kan, contoh. Jadi itulah sebenarnya yang diperlukan untuk memahami rasa. Itulah konteks rasa makan. Ini adalah konteks rasa untuk hawa telinga, untuk kita memahami dan untuk memberi kekuatan semangat untuk kita teruskan kehidupan yang penuh mencabar ni kan. Di peringkat orkestra, mungkin kita ada orkestra muzik tradisional, orkestra tradisional di Istana Budaya. Konsep tu seolah-olah apa yang digambarkan oleh Encik Kamarul tadi, di mana ada alatan muzik yang dibawa dari pelbagai masyarakat, namun ia menghasilkan satu orkestra. Mungkin kita boleh ceritakan tentang bagaimana untuk kita gabungkan semangat muzik tradisional yang pelbagai daripada utara, daripada selatan, daripada timur, untuk dijadikan satu kesatuan di antara kita. Okey, baik. Saya pernah conduct satu Malaysia Book of Record di Melaka, tak silap saya 2018. Ada 1,600 penggendang. Jadi ada yang kita praktis, ada juga yang kita tidak latih. Dan kebanyakan mereka datang. Tapi dalam bentuk orkestra, gabungan itu penting untuk memahami apakah tujuan utama. Itu perlu ada kefahaman tentang temponya. Maksudnya konduktor itu tujuan dia adalah untuk memberi arahan tempo dalam konteks itu, untuk memberi mereka faham, okey, kita kena main apa sahaja tanpa ditulis, tanpa diarahkan, tapi memahami mengikut satu tempo yang telah ditetapkan. Itu dalam muzik lah. Maksudnya di situ apabila kefahaman itu wujud dan mereka akan cuba ikut sedaya upaya untuk merasa kebersamaan tu.
Kalau tanpa kefahaman, walaupun benda tu simple je. Arahan tu simple je. Okey, ini kena main bersama-sama ikut tempo ini. So bila macam ni dah habis. Ataupun kalau saya tradisional, saya memberi isyarat-isyarat secara tradisi lah. Mungkin ini satu bar lagi ending habis. Ataupun ini dah habis, standby yang contoh. Itu arahan-arahan semasa yang kita perlu faham bersama. Apabila bercerita tentang muzik, kita dapat lihat semangat yang ditunjukkan Encik Kamarul. Dan apatah lagi apabila bermain alatan-alatan muzik. Jadi sebagai seorang pemuzik, pensyarah, apakah saranan Encik Kamarul Bahari kepada kerajaan sekarang? Kerana kita banyak beri penekanan kepada sains dan teknologi. Tapi untuk anak-anak kita, mungkin mereka akan kehilangan sesuatu jika tidak dididik, tidak diasuh dalam muzik-muzik tradisi yang selama ini kita amalkan. Okey, baik. Sebenarnya banyak perkara yang kita kena bersama-sama. Kita lah juga kena bersama-sama. Mungkin bukan kerajaan juga. Kita, saya sendiri, mungkin talent sendiri. Kalau dalam muzik tradisional, ada keturunan. Keturunan itu sudah pasti ada wujud rasa bakat yang telah diturunkan secara biologi. Itu satu. Yang kedua, apabila begitu perlunya dijadikan satu ruang dan peluang untuk anak-anak tadi, terutama anak saya sendiri, anak talent kemungkinan nanti, dan anak pemuzik yang lain yang akan rasa seronok, rasa teruja dan dilihat dari kecil untuk beliau mengetahui pertanyaan apakah alat-alat muzik yang keluarga mereka mainkan. Contoh macam saya sendiri, saya ada kumpulan geng Waklung, adik-beradik, diturunan oleh arwah ayah saya, dan kita bawa balik dari Rainforest World Music Festival untuk kali kedua. Jadi keturunan kita tu, anak saya sendiri baru-baru, anak adik-adik saya, dari situ perkembangan tu sudah ada. Dan saya kira perkara ini perlu semua pihak perlu main peranan, dan penggiat seni tradisional itu juga perlu memahami bentuk-bentuk pengurusan yang lain. Selain pada pemain, mereka juga perlu belajarlah, sama belajar tu peringkat yang paling tinggi, dan mereka juga perlu faham bagaimana nak mengurus seni itu sendiri supaya seni itu akan jadi lebih besar. Dan semua main peranan untuk memastikan ruang dan peluang ada dan lengkap untuk diantarabangsakan dan dalam mata masyarakat kita sendiri. Sebelum orang lain dah nak mengkaji kita punya ni. Dan kita masih lagi mengkaji orang. Dan kita tidak mengkaji apakah falsafah yang ada pada even rebab ni. Pada rebab ni sendiri pun ada falsafah dia tersendiri. Tetapi bagaimana nak menggunakan keedah sekarang dengan media masanya, dengan teknologinya, dengan sainsnya, dan perlu dikait. Kita pun ada sains etnosains kita sendiri yang masih belum dirungkai. Memangnya banyak pengisian yang boleh kita kongsi, sebab Encik Kamarul dah mula berTikTok. Sila ikut beliau di laman TikToknya, kerana saya pasti banyak konten yang menarik. Anda akan dapat lihat sejauh mana aplikasi ilmu muzik Encik Kamarul memang luas sekali. Tahniah kita ucapkan. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami untuk berkongsi sedikit tentang falsafah muzik dan kekitaan yang ditonjolkan oleh muzik tradisional Melayu. Terima kasih Encik Kamarul Bahari kerana sudi bersama kami. Kita akan ke Kedah selepas ini untuk bersama dengan rakan kita Nur Hidayah Anwar yang akan memberi tumpuan kepada Karnival Jualan Agro Madani. Kita bersama dengan rakan kita di Kedah. Nur Hidayah, silakan.